Okey penonton, kita masih lagi bersiaran dari tapak Pesta Angin Timur Perlis 2024. Pastinya ini pemandangan aerial view yang kami bawakan kepada anda cukup memukau, cukup luas kawasannya dan pastinya ini merupakan salah satu tarikan utama di negeri Perlis di dalam senarai kalender pelancongan negeri Perlis sempena tahun melawat Perlis tahun 2024-2025. Ya, dan sebenarnya melawat kita sekarang ini berada di bendang yang telah pun diratakan untuk demi Pesta Angin Timur 2024. Jadi dapatlah merasai pengalaman kan duduk kat atas bendang ni kan, tanah dia tak berapa rata. Tapi inilah antara pengalaman yang cukup menarik buat kita semua. Antara tarikan utama anda tengok di belakang kami kan. Orang tempatan panggil sebagai bed show. Ini antara jentera-jentera moden lah yang diguna pakai untuk sektor pertanian khususnya dari segi penanaman padi dan juga menuai padi. Okey, sebelum kita nak berbicara berkenaan dengan sektor pelancongan di negeri Perlis, kita nak perkenalkan seseorang yang sangat penting pada hari ini khususnya dalam memperkasakan industri pelancongan di negeri Perlis secara keseluruhannya, iaitu kita perkenalkan Yang Berhormat Datuk Muhammad Haif Razman Muhammad Anwar yang merupakan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Cik Nawar dan juga Raja Suzi. Okey Datuk, mungkin untuk permulaan ini kita nak kongsikan kepada penontonnya lah secara mukadimahnya peranan kerajaan negeri khususnya dalam penganjuran Pesta Angin Timur ini sebagai salah satu aspek pelancongan yang utama dalam kalender pelancongan untuk tahun melawat Perlis ini Datuk. Dia untuk makluman penonton-penonton semua, kerajaan negeri memainkan peranan penting lah dalam mempromosikan industri pelancongan di negeri Perlis. Dan Pesta Angin Timur merupakan satu yang signature event yang kita telah aturkan pada tahun ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Perlis yang telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perlis dalam menjayakan Pesta Angin Timur. Tapi Pesta Angin Timur tahun ini amat istimewa kerana dia adalah bertepatan dengan kempen Tahun Melawat Perlis yang kita adakan untuk tempoh 2 tahun, 2024 dan juga 2025. Tapi pada tahun 2026 semestinya Kerajaan Perlis akan menyokong langkah Kerajaan Malaysia untuk mempromosikan Tahun Melawat Malaysia tahun 2026. So secara totalnya 3 tahun lah Kerajaan Negeri Perlis akan melaksanakan kempen melawat Negeri Perlis. Dan juga pada tahun ini contohnya kita akan bukan saja melupakan kepada aspek Pesta Angin Timur, tapi kita ada 5 kluster pelancongan yang kita akan berikan tumpuan. Kita ada ekoturism, agroturism, kita ada turism yang memberikan fokus kepada membeli belah dan makanan, sukan dan rekreasi, termasuk juga kebudayaan seni. Itu antara 5 kluster yang kita akan berikan penumpuan. Sebab kalau kita lihat di Perlis ni ada lebih kurang 25 ke 30 tempat menarik. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat bahawa Perlis ni merupakan sebuah negeri yang kecil, cuma 819 km persegi. Tetapi seperti mana yang saya nyatakan di sini bahawa kecil bukan bermakna tidak ada daya tarikan. Kecil itu istimewa. Itu yang paling penting. Promosi adalah penting. Bagi kita memastikan bahawa kempen melawat Perlis dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey, baik Datuk. Tadi Datuk ada terangkanlah antara perancangan-perancangan akan datang dan juga 5 kluster yang diberikan penumpuannya. Dan antara yang lain juga bila kita cakap tentang Pesta Angin Timur 2024 ini sendiri kan, apakah antara impak yang akan diberikan kepada penduduk setempat? Kita sebenarnya akan Pesta Angin Timur ni signature eventnya adalah sebabkan dia berkisar kepada perubahan daripada musim sejuk ke musim panas. Ekoran daripada angin yang dibawa dari timur Perlis. Apa yang kita lihat bahawa platform mengadakan Pesta Angin Timur adalah untuk memberi peluang kepada industri pelancongan tempatan, terutamanya usahawan, untuk mempromosikan produk-produk mereka di sinilah. Sebab pada masa ini kita jangkakan bahawa akan kebanjiran pelancong-pelancong bukan saja daripada negara kita, tapi juga daripada negara seberang, memandangkan Perlis ni adalah merupakan bandar sempadan. Jadi pada tahun lepas anggaran pelancong yang datang untuk Pesta Angin Timur lebih kurang 350,000. So kita menjangkakan bahawa pada tahun ini dengan adanya cuti sekolah, so kita menjangkakan lebih ramai akan datang. Semestinya Datuk. Tapi cabaran kepada pelancong-pelancong di sini ialah cuaca. Sebabkan pada masa ini Perlis adalah antara negeri yang dilihat sebagai negeri terpanas
di Malaysia, dan ini cabaran kepada pelancong. Itu specialnya ada harum manis di sini, Datuk. Ya. Cuaca tu memang peranan penting juga Ya, betul. dari segi rasa, kualiti harum manis itu tu, Datuk. Okey Datuk, saya kira Datuk, saya macam saya lah, kita sebagai orang luar kan, cuaca bukan halangan Datuk. Betul, Sebab betul. apa, kita terpesona dengan keindahan negeri Perlis. Betul. Seperti slogannya, Perlis damai dan Menawan. mempesona. Ya. Jadi Datuk, bila bercakap berkenaan statistik tadi kan, kita lihat saban tahun semakin meningkat jumlah kehadiran pelancong Betul. dalam dan juga luar negara menuju ke negeri Perlis ini. Betul. Jadi bagaimana dalam usaha 1 tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang? Apa antara perancangan yang telah pun dirangka dan akan direncana untuk memperkasakan lagi sektor pelancongan, khususnya 5 kluster utama? Sebab kalau kita lihat dari segi lokasi, saya sebutkan tadi 25 ke 30. Lokasi pelancongan itu mungkin tidak akan dapat bertambah. Tetapi kita paling pentinglah menumpukan kepada pengisian. Pengisian itu penting supaya dapat menarik minat. Untuk contoh sekarang ni kita ada tarikan-tarikan baru ke Perlis. Contohnya kita ada lot 9 di Kuala Perlis. Satu tapak baru untuk diadakan festival makanan. Dan kita ada macam Glass House Cafe di Gunung Medan, di mana you dapat menikmati pemandangan di belah atas. Wow. So di antara itu antara pengisian-pengisian baru lah. Ada kita Araberry di Kanga contohnya. Dan juga kita ada sanctuary ikan air tawar di Timah Tasuk. Tasik Timah Tasuk ni bukannya tasik semula jadi. Dia tasik buatan manusia lah. Di mana kita akan menjadikan dia sebagai pusat rekreasi juga. Untuk menarik lebih ramai pelancong ke Perlis. Itu antara usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh kerajaan negeri, tapi kerajaan negeri tidak akan dapat melaksanakannya secara bersorangan. Kita memerlukan sokongan daripada penggiat diasi pelancongan tempatan. Itu paling penting. Dan antara lokasi-lokasi yang menarik juga, Datuk, kan di sini antaranya seperti Kampung Awan-Warni. Ya, betul. Kita ada banyak tempat lah yang menarik. Antaranya apa lagi, Datuk? Kita contohnya pergi ke Wang Kelian. Dia ada Wang Kelian Viewpoint, di mana pelancong harus pergi pada 11 pagi untuk menikmati matahari terbit. Dan juga boleh menikmati sarapan pagi di Wang Kelian. Dan itu antara perancangan kita pada masa harapan untuk menjadikan Wang Kelian itu sebagai bandar sempadan sebab dia berdekatan dengan negara jiran. Kita juga nak, kalau kita lihat laporan akhbar menyatakan bahawa pelancong kita lebih ke sana. Tapi apa yang kita akan buat adalah supaya adanya keseimbangan. Maknanya kita akan mengadakan kolaborasi strategik dengan Thailand. Contohnya pada 6 Mac ni kita akan mengadakan lawatan ke Hanyai untuk mengadakan satu kolaborasi strategik dengan pihak sana supaya bagaimanakah kedua-dua pihak ini dapat bekerjasama untuk memajukan industri pelancongan supaya mewujudkan keseimbangan. Ada pelancong dari Thailand ke sini dan juga kita ke sana. Tidaklah hanya berat sebelah. Itu yang paling penting. Betul-betul. Saya kira ialah dari segi lokasi yang strategik Perlis ini sebagai negeri sempadan. Jadi pasti ekonomi juga kepada masyarakat di negeri Perlis. Dan bila kita bercakap berkenaan sektor pelancongan, salah satu perkara yang pasti menjadi tumpuan kita semua adalah faktor makanan, Datuk. Sebahagian daripada budaya masyarakat negeri Perlis. Okey, kalau pelancong nak datang ke Perlis ni, apa antara makanan-makanan yang menjadi highlight ataupun tumpuan yang wajib cuba, Datuk? Tak dapat dinafikan laksa Kuala Perlis. Laksa Kuala Perlis ni istimewa sebab apa? Saya berasal dari Perak. Kalau laksa di Perak, kita makan laksa, kita tambah dengan dia panggil apa, otak udang ataupun petis udang. Tapi di sini istimewanya dia menggunakan toyu, iaitu kicap. So itu perlu dicubalah. Dan dia makan laksa tu bersama dengan pulut udang. Ataupun dia panggil spera. Di mana intinya adalah kelapa. Tapi rupa ataupun bentuknya adalah karipap. Wow, itu menarik. Kita cuba. Okey, kena cuba kejap lagi. Betul, kita kena cari ni menawar. Okey, dan di kesempatan waktu yang ada ni, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton ini untuk hadirkan diri. Saya kira sempena dengan tahun melawat Perlis sendiri, ada banyak pengisian yang menarik pastinya dan perlu untuk hadirkan diri sempena dengan cuti persekolahan ini juga, Datuk. Saya rasa pelancong-pelancong yang sama ada berada di Perlis dan juga di utara khususnya, saya mengalu-alukan kedatangan mereka ke Pesta Angin Timur, di mana telah pun bermula sejak semalam dan akan berakhir pada esok. Dan pada petang ni, dalam jangkaan pada pukul 5 petang,
akan adanya upacara perasmian yang akan dirasmikan oleh Amat Berhormat Menteri Besar Polis. Dan juga kehadiran daripada Ketua Seusaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi paling pentinglah mengambil peluang sebab adanya segmen udara, segmen tambahan pada tahun ini. Kita ada pertunjukan payung terjun oleh pasukan daripada TUDM. Dan juga kita akan adanya hot air balloon buat pertama kalinya. So saya rasa inilah kesempatan terbaik pada musim cuti sekolah ni. Jadi datanglah beramai-ramai. Okey, pasti selepas ini sebenarnya ialah di penghujung cuti sekolah ini Dato', pasti ramai yang merancang nak pergi ke Negeri Perlis ini. Betul. Dari segi ketersediaan hospitality bagaimana Dato' untuk menerima lebih banyak lagi pelancong? Perlis ni contohnya adalah sebuah negeri kecil, tetapi saya nak nyatakan di sini bahawa pada satu masa Perlis boleh menampung dan menjadikan bilik penginapan untuk 2,500 pelancong untuk satu malam. Jadi kita adanya gabungan kerjasama di antara hotel-hotel sedia ada dan juga dengan homestay ataupun penginapan inap desa. Jadi kita menekankan contohnya perkhidmatan yang terbaik dari segi mengutamakan kebersihan dan juga dari segi kata menerima kehadiran pelancong lah supaya mereka tidak akan terkenal akan budi bahasa, adat resam. Itu yang kita kata Dato', orang Perlis ni hemoi-hemoi belaka. Betul, hemoi. Okey. Baik, itu dia antara perkongsian ataupun tadikan pelancongan baru di Perlis. Jadi saya kira memang seronok menawarkan. Kita pun banyak benda kita kena try ni. Utamanya makanan dan juga tempat-tempat yang menarik di sini. Betul. Jadi apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Tahir Razman Muhammad Anwar, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak, Terima kasih kembali. Ya. Alhamdulillah.